Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menyediakan satu hidangan istimewa, beef biryani yang wangi dan penuh rasa, sesuai untuk apa jua majlis. Daripada daging yang dimasak sehingga lembut, sehinggalah lapisan nasi berempah, saya akan tunjukkan langkah demi langkah cara menyediakan hidangan klasik ini di dapur Anda sendiri. Kita mulakan dengan menyediakan daging untuk beef biryani. Masukkan 1,25 kg daging lembu ke dalam periuk besar, tuangkan 2 liter air, dan biarkan ia mendidih. Sementara daging sedang mendidih, sediakan 10 ulas bawang putih, hiris kira-kira 30 gram halia, dan ketuk untuk keluarkan jus dan aromanya. Dan hiris 2 biji bawang kecil, tidak perlu terlalu nipis. Apabila daging mula mendidih, Anda akan nampak buih berwarna coklat di permukaan. Kaup dan buang buih tersebut perlahan-lahan menggunakan sudu. Membuangnya akan menjadikan kuah lebih bersih serta rasanya lebih sedap. Seterusnya, masukkan bawang putih yang dihiris, halia yang diketuk, dan bawang ke dalam periuk bersama 1/4 sudu kecil garam. Teruskan merebus sehingga semua air kering. Apabila siap, daging akan menjadi lembut dan empuk, mudah untuk dikoyakkan dengan tangan. Sekarang kita sediakan masalah. Mulakan dengan menyusun rempah-rempah di atas 1 pinggan. Kayu manis sepanjang 3 inci, 2 biji buah pelaga hitam, 7 kuntum bunga cengkih, 8 biji buah pelaga hijau, 2 helai daun salam, 1 sudu kecil jintan putih, dan 1 kuntum bunga lawang. Seterusnya, hiris nipis 800 gram bawang, kemudian hiris 1 kilogram tomato. Jumlah tomato yang banyak ini diperlukan karena tomato akan menjadi asas masala yang pekat dan kaya, serta mengimbangi rasa rempah. Hiris 2 sudu besar daun pudina, dan 2 sudu besar daun ketumbar, kemudian ketepikan. Untuk membuat pes, masukkan 12 ulas bawang putih, 60 gram halia, dan 4 sudu besar air ke dalam pengisar dan kisar sehingga halus. Di pertengahan proses mengisar, masukkan 7 biji cili padi. Cili dimasukkan kemudian supaya kepedasan dan aromanya lebih seimbang dan tidak terlalu kuat. Panaskan 1,5 cawan minyak sapi di dalam kuali dan goreng 100 gram bawang yang dihiris sehingga sedikit perang. Angkat dan ketepikan untuk digunakan kemudian. Dalam minyak sapi yang sama, masukkan semua rempah yang telah disediakan tadi, diikuti dengan baki 700 gram bawang, dan goreng sehingga bawang menjadi perang keemasan. Kemudian masukkan pes yang telah dikisar dan gaul rata. Seterusnya, masukkan tomato dan tutup kuali supaya tomato menjadi lembut.
Sentiasa periksa dan kacau dari semasa ke semasa untuk memastikan tomato tidak hangus. Apabila tomato telah hancur menjadi pes yang pekat, masukkan setengah sudu kecil serbuk kunyit, 1 sudu besar serbuk cili, 1 hingga 2 sudu besar cili kering kisar, 1/2 sudu kecil serbuk jintan putih, dan 1 sudu kecil serbuk ketumbar. Gaul hingga sebati. Kemudian, kecilkan api sebelum memasukkan 1 cawan yogurt. Ini penting untuk mengelakkan yogurt daripada pecah dan memastikan ia bercampur dengan licin ke dalam masala. Setelah yogurt sebati, besarkan semula api ke tahap sederhana. Masukkan daging yang telah direbus bersama 1 cawan air. Gaul sedikit dan tutup kuali supaya kuah menjadi lebih pekat. Untuk mendapatkan rasa masam yang seimbang, masukkan 14 biji aloe bukhara atau plum kering. Seterusnya masukkan bahan utama, 1,5 paket serbuk biryani masala, dan gaul hingga sebati. Akhir sekali, masukkan daun ketumbar dan daun pudina yang dihiris di penghujung proses untuk mengekalkan kesegaran dan aromanya, bersama setengah sudu kecil garam dan setengah sudu kecil serbuk lada hitam untuk menaikkan lagi rasa pedas. Gaul rata dan masala kita sudah siap. Seterusnya, kita sediakan nasi. Di dalam periuk besar, didihkan 5 liter air. Sementara menunggu air mendidih, sediakan rempah-rempah aromatik di atas pinggan. 2 helai daun salam, 2 keping javitri, 1 biji buah pelaga hitam, 5 biji buah pelaga hijau, 4 biji cili padi, dan 1 sudu kecil jintan hitam atau syahzira. Kemudian hiris 2 sudu besar daun pudina dan 2 sudu besar daun ketumbar dan ketepikan. Apabila air sudah mendidih, masukkan 3 sudu besar garam dan 1 kilogram beras ke dalam periuk. Tuangkan 1/4 cawan minyak masak. Minyak ini membantu mengelakkan beras daripada melekat antara satu sama lain dan menjadikan nasi lebih berderai. Masukkan semua rempah yang telah disediakan bersama daun pudina dan daun ketumbar supaya aromanya meresap ke dalam nasi semasa dimasak. Kemudian masukkan 2 sudu besar cuka. Cuka membantu mengelakkan beras daripada patah, menjadikannya lebih berderai, serta menambah keharuman nasi. Biarkan nasi mendidih bersama semua bahan ini supaya aroma rempah dan herba benar-benar menyatu dengan nasi.
Apabila nasi telah masak sekitar 80%, periksa dengan memicit sebutir nasi menggunakan jari. Nasi sepatutnya mudah patah tetapi belum masak sepenuhnya. Pada tahap ini, tapis nasi menggunakan penapis atau periuk berlubang untuk membuang lebihan air. Sekarang nasi sudah siap untuk proses akhir. Kini tiba masanya untuk menyatukan semuanya. Mulakan dengan menghiris 1 batang cili hijau, beberapa helai daun pudina, dan daun ketumbar segar. Hiris sebiji lemon dan buang bijinya. Ini untuk mengelakkan rasa pahit daripada masuk ke dalam biryani. Seterusnya, hiris nipis beberapa biji kentang. Kentang ini akan menjadi lapisan dasar untuk mengelakkan nasi daripada hangus dan juga menambah lapisan rasa yang lembut di bahagian bawah. Di dalam periuk besar, susun hirisan kentang secara rata di bahagian dasar. Kemudian masukkan 1 lapisan nasi yang telah dimasak, diikuti dengan 1 lapisan masala daging. Taburkan sedikit bawang goreng yang telah diketepikan tadi, lebih kurang separuh dahulu. Seterusnya, taburkan sedikit daun ketumbar, daun pudina, cili hijau, dan hirisan lemon. Ulang proses lapisan ini sekali lagi dengan nasi, masala, bawang goreng, pudina, ketumbar, cili, dan lemon sehingga semua bahan habis, dan akhiri dengan lapisan nasi di bahagian paling atas. Percikkan sedikit air kora di atas nasi. Air kora memberikan aroma bunga yang khas dan sinonim dengan biryani. Tambahkan beberapa titis pewarna makanan kuning untuk memberikan warna keemasan yang cantik pada nasi dan menyerlahkan lapisan biryani. Tutup periuk dengan rapat dan masak dengan api besar selama 5 menit, kemudian kecilkan api dan biarkan ia beruap selama 20 menit supaya semua rasa sebati dengan sempurna. Setelah siap, gaulkan nasi perlahan-lahan dan beef biryani yang harum dan lazat sedia untuk dihidangkan.